Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengacara Ahli Jawatan Kuasa Masjid Kampung Lindungan. Dan Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala dengan setinggi-tingginya kerana tidak terfikir pada malam ini saya diberikan peluang untuk menyampaikan dan menyambung semula pengajian kuliah kita, yang mana ia merupakan salah satu daripada nikmat yang Allah Ta'ala kembalikan kepada kita semua, untuk menguji sama ada kita ini hamba yang benar-benar bersyukur ataupun sebaliknya. Lebih kurang 4 bulan Allah Ta'ala berhentikan kepada kita seketika pengajian ilmu ini adalah untuk memberi satu pengajaran kepada mereka yang belum hadir untuk menuntut ilmu ataupun mereka yang sudah pun melazimi majlis ilmu, agar mereka sentiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudahkan agar perjalanan majlis ilmu ini dapat dilangsungkan semula. Kerana antara salah satu daripada sebab amalan jariah kita yang kita dambakan, salah satu daripadanya apabila berlangsungnya majlis ilmu sedangkan kita pernah hadir dahulu di ketika hayat kita, kemudian kita meninggal. Walaupun majlis pada malam ini mungkin ada saudara kita yang sudah tiada, tetapi dahulunya dia selalu melazimi dan dia selalu mengikuti pengajian ilmu itu dan tidak menghalanginya melainkan kerana keuzuran. Jadi selama mana berlangsungnya majlis itu, dia mendapat pahala. Dia mendapat pahala. Disebab tu kalau boleh kita pun nak menjadi golongan yang tergolong dalam kelompok itu. Dan kita doakan kepada arwah Bilal kita, Tuan Haji Akhyar, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya, merahmatinya dan memberikan kemaafan kepadanya dan menerima segala amalan dan menempatkan beliau di kalangan para salihin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hadirin yang saya kasihi, yang dirahmati oleh Allah, malam ni kuliah yang kedua saya. Semalam ada satu, malam ni nombor 2. Ya, Alhamdulillah, seronok tuan-tuan. Saya 3 bulan Tuhan bagi berhenti tak bercakap. 3 bulan duduk rumah tak boleh bercakap. Kita dah biasa dah pagi petang ceramah, malam ceramah, tiba-tiba Allah kunci mulut. Nak bercakap tak boleh. Ya? Jadi kita rasa macam satu kehilangan. Ya, satu kehilangan. Dan kita kena tahu ilmu ni kalau dia tidak disampaikan, dia akan lupa. Jadi kalau para ustaz dia tak sampai ilmu, apa yang dia ingat pun dia boleh lupa. Ya. Jadi pada malam ini pun agak-agak kita ingat ke tidak kita muka surat mana tu. Pasal dah dekat 4 bulan kita berhenti tak kuliah ni. Kalau ikut apa yang saya tanda, kita pada tajuk sunnah mendahulukan yang kanan dalam perbuatan yang baik atau dalam sesuatu yang mulia. Betul? Cuma hadis kita tu hadis ke berapa tu? 587 hadis yang pertama.
Ha? Baru nak mula. Okey. Baik. Jadi kita sambung pada muka surat 587. 587 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Suratul Waqiah ayat 8 hingga 9. Allah Ta'ala berfirman dengan maksudnya, adapun orang-orang golongan kanan, apakah orang-orang golongan kanan itu, dan orang-orang golongan kiri, apakah orang-orang golongan kiri itu. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, di hari akhirat ada beberapa kelompok manusia. Kita kat dunia ni pun ada macam-macam NGO, organisasi, macam-macam puak dan kaum dan sebagainya. Tapi semua benda itu kalau bawa balik dekat akhirat, dia tak ada nilai apa-apa. Kerana manusia akan dibahagikan di hari akhirat bukan berdasarkan kepada warna kulit dia, bahasa dia, ataupun dia kerja mana, tak. Tetapi dia akan ditentukan perbedaannya oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada amalan dan takwa dia. Sebab tu Allah Taala sebut dalam Quran, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Carilah bekalan kerana kita esok Allah Taala akan letakkan kita di golongan dan kelompok yang mana berdasarkan kepada amalan dan takwa kita. Amalan dan takwa kita. Jadi bila balik di hari akhirat, manusia ni dia ada beberapa golongan, tuan-tuan. Kata Al-Imam At-Tabari, manusia ni yang pertama, dia ada golongan yang dinamakan golongan Al-Muqarrabun. Waktu kita baca dalam surah Al-Waqiah, dia ada satu ayat yang mana Allah Ta'ala kata, ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im. Mereka itu adalah orang-orang yang paling hampir dengan Allah Ta'ala, dan mereka itu dijamin berada di dalam syurga dengan kenikmatan. Bila saya sebut golongan muqarrabun, cakaplah amin, jangan sengap. Kalau tidak, kita tak boleh masuk dalam kumpulan itu, ya? Walaupun kita rasa ustaz, agak-agak muqarrabun tak dapat ustaz, yang dapat mu lain lah. Tapi kita berdoa lah, tidak mustahil. Muqarrabun maknanya orang yang paling hampir dengan Allah. Bagaimana hampirnya mereka dengan Allah? Iaitu mereka yang duduk di barisan selepas barisan daripada barisan para anbiya dan rasul alaihimussalatu wassalam. Pasal di hari akhirat, macam mana kita duduk dalam saf ni, kita duduk di padang mahsyar esok di hadapan Allah Ta'ala, macam itulah Allah Ta'ala bariskan kita. Dan orang yang muqarrabun, mereka yang duduk, ulama kata, di belakang barisan para nabi dan rasul. Siapa mereka ini? Tengok surah An-Nisa. Allah Ta'ala dah bagi tahu dah mereka ni siapa. Yang pertama, minas siddiqin, golongan para siddiq. Yang ini orang-orang yang telah membenarkan imannya dan membenarkan agamanya. Ini orang yang sungguh-sungguh ni, betul-betul pegang agama ni. Yang kedua, syuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Yang ketiga, as-salihin, orang-orang yang saleh. Jadi tiga golongan ini, mereka ini ditempatkan di kalangan golongan al-muqarrabun. Mereka ni ada setengah riwayat kata duduk di sebelah kanan Tuhan di padang mahsyar, barisan sebelah kanan, dan paling hampir dengan para nabi, dan mereka diletakkan di arasy Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan VVVVIP special, tuan-tuan. Dia punya tempat duduk tak ada siapa boleh ambil. Dia dah reserve siap dah, ya.
Yang kedua, dia ada golongan as-sabiqun. Kita dah baca surah Waqiah juga ada disebut as-sabiqun as-sabiqun. Sebahagian ulama kata golongan as-sabiqun mereka ini juga adalah golongan muqarrabun. Ada setengah kata sama, ada setengah kata lain sikit dah. As-sabiqun, siapa golongan as-sabiqun? Iaitu yang Allah Ta'ala sebut, majoriti ulama kata as-sabiqun tu sama dengan golongan muqarrabun. Tadi saya kata 3, jadi bagi ulama tafsir yang kata sama jadi 4. Siapa as-sabiqun tu? Kita tengok dalam surah Taubah, Allah kata as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ni orang yang terawal berhijrah, orang yang terawal buat apa-apa kebaikan. Contoh, siapa orang pertama yang memberi idea, memberi pandangan supaya lepas subuh kita buat tadabbur, contoh, dia orang pertama bagi idea tu, lepas tu orang lain pakai ikut. Mereka yang seperti ini diletakkan dalam kumpulan as-sabiqun. Jadi tuan-tuan kena fikir ni, kena fikir apa benda yang saya kena buat daripada benda baik ni yang orang lain tak buat lagi. Bila saya buat, orang lain ikut, saya boleh masuk dalam kumpulan as-sabiqun. Contoh, kena fikir ni, pakar-pakar kena fikir. Dulu kita tak tahu siapa yang telah memulakan bacaan surah Al-Mulk setiap malam. Contoh, kita fikir pula apa lagi benda-benda yang baik syariat perintahkan tapi orang tak buat lagi. Kadang-kadang orang lalai. Contoh, tuan-tuan boleh buat setiap hari Jumaat lepas asar, siapa yang datang sembahyang asar berjemaah, kita minta lepas sembahyang asar dah tak boleh sembahyang sunat, duduk sekejap, kita pakat buat doa. Sebab masa tu doa mustajab. Biasa orang lepas sembahyang asar dia terus balik kan. Sedangkan waktu itu adalah merupakan waktu doa yang mustajab. Jadi kita maklumkan, kita buat doa kan, doa, kita baca doa. Selain pada doa lepas sembahyang tu, kita boleh buat doa yang special sikit lah, yang khusus sikit, supaya kita nak bagi orang sedar yang keutamaan berdoa pada sesudah asar pada hari Jumaat tu, supaya tak ada orang yang tak buat benda tu, tak ada orang yang tertinggal benda itu, contohnya, dan juga contoh-contoh yang lain. Baik, kemudian siapa lagi selepas golongan al-muqarrabun? Selepas golongan al-muqarrabun ada kumpulan manusia yang dinamakan mereka ini sebagai kumpulan al-maimanah ataupun dipanggil ashabul yamin. Siapa ashabul yamin? Kita dah baca tadi lah, golongan kanan. Okey, golongan kanan tu ulama kata ada 4 tafsiran. Siapa golongan kanan ni? Pertama, ada ulama tafsir kata mereka yang terima buku catatan amal dengan tangan kanan. Siapa terima keputusan dengan tangan kanan, dia terus jadi golongan kanan. Masalahnya tuan-tuan, agak-agak kita selama Allah Ta'ala panjang umur kita dah buat amal ni, siapa tahu dia ni esok kalau balik ke akhirat dapat report kad tangan mana? Siapa tahu? Tak ada siapa tahu. Sebab itu Malik bin Dinar ni antara ulama-ulama yang masyhur. Dia setiap malam dia tak boleh tidur. Dia tidur saat dia jaga bangkit. Bila orang tanya dia jaga tu pula berpeluh. Orang tanya dia, apa yang telah menimpa kamu? Dia kata, yang telah menjagakan aku dari tidurku kerana aku terfikir apakah aku sudah berada di dalam kumpulan kanan. Padahal dia dah buat amal tu, tapi dia tu fikir amal dia tu cukup tak untuk melayakkan dia termasuk dalam golongan kumpulan kanan. Sebab itu ada doa yang diajarkan oleh para salafus salih. Doa ni dibacakan oleh mereka di sepertiga malam. Di sepertiga malam. Antara doa yang mereka bacakan iaitu Allahumma ja'alni
min ashabil yamin wahfaz lisani anil alamin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku di kalangan golongan kanan dan peliharalah lidahku daripada menyakiti sekalian manusia. Jadi ulama kata, apa siapa dia baca doa tu? Kerana nak bagi tahu antara sebab kita tak boleh terima buku dengan tangan kanan, antara punca lah yang menyebabkan kita tak boleh terima buku dengan tangan kanan, sebab mulut kita. Banyak orang dia jadi gagal nak dapat buku catatan amal dengan tangan kanan sebab terlalu banyak dosa lidah dia. Sebab itu lepas dia minta masuk golongan kanan, dia minta supaya Allah jaga lidah dia daripada menyakiti sekalian manusia yang lain. Jadi itu kita nak kena tahu tu. Baik, itu golongan yang pertama disebut. Siapa golongan? Yang kedua, ada ulama kata golongan kanan ni siapa? Golongan kanan ni mereka yang duduk di sebelah kanan Nabi Adam alaihissalam di padang mahsyar. Kalau siapa pernah dengar cerita Isra Mi'raj, masa Nabi SAW naik bertemu di langit pertama Nabi Adam AS, Nabi Adam bila tengok sebelah kanan dia senyum, bila tengok sebelah kiri dia menangis. Kalau kita ingat cerita tu lah. Kau 3 bulan PKP tak ingat dah. Tengok sebelah kanan senyum, tengok sebelah kiri menangis. Kenapa Nabi Adam tengok sebelah kanan senyum? Sebab di sebelah kanan tu semua cucu cicit Nabi Adam yang akan masuk syurga. Jadi bila balik ke akhirat, Nabi Adam duduk di tengah-tengah sebab dia ketua, bapa kepada manusia. Dia tengok anak cicit dia, zuriat dia sebelah kanan. Siapa yang duduk sebelah kanan tu, yang Allah perintahkan malaikat himpunkan dia duduk di sebelah kanan Nabi Adam, mereka tu dipanggil golongan ashabul yamin. Ini sebagian ulama tafsir sebut demikian. Yang ketiga, siapa ashabul yamin? Ashabul yamin ini juga dikatakan bahawasanya mereka yang dipermudahkan hisab dia. Jadi nak kenal siapa ashabul yamin ni ada 4 pandangan ulama. Yang ketiga apa dia? Yang hisabnya mudah. Siapa yang hisab dia mudah, dia digolongkan dalam kelompok ashabul yamin. Ya, golongan ashabu al-yamin. Sebab itu antara doa yang tak pernah Nabi SAW tinggalkan di dalam solatnya, sebelum baginda bagi salam ada 10 doa. Dalam 10 doa tu, salah satu daripada doa yang Nabi tak tinggalkan sebelum bagi salam adalah doa minta hisab yang mudah. Saya nak tanya, sehari berapa kali kita minta doa dipermudahkan hisab di hari akhirat? Agak-agak sehari berapa kali minta tu? Ya, mana kata Nabi SAW setiap kali semayang Nabi akan berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah daku dengan penghisaban yang mudah. Wala tuhasibni hisaban asira, dan janganlah engkau menghitung aku dengan hitungan yang sulit. Ya, ini yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, siapakah golongan kanan itu? Siapakah golongan kanan itu? Ulama mengatakan yang terakhir, golongan yang kanan itu adalah merupakan mereka daripada golongan umat Nabi SAW yang berat kebaikan timbangan amalannya berbanding kejahatannya. So yang terakhir ada pandangan ulama kata, siapa ashabul yamin, masa ditimbang amalan dia, timbangan amalan kebaikan jauh lebih berat daripada timbangan amalan kejahatan. Ini kelompok-kelompok yang dikategorikan mereka sebagai ashabul yamin. Baik, jadi apa kena mengenal ashabul yamin dengan tajuk kita ni? Kena mengenalnya bila bab ini cerita Imam Nawawi bawa ayat ni, sebab dia ada kena mengenal lah. Imam Nawawi nak bagi tahu kita buat benda baik, benda mulia kena pakai tangan kanan. Pasal apa kena pakai tangan kanan?
Dia namanya tafaul. Tafaul ni dengan kita selalu ambil benda baik dengan tangan kanan, kita berharap esok buku amal kita pun kita ambil dengan tangan kanan. Sebab apa? Sebab benda yang baik di dunia kita selalu pakai tangan kanan. Sedekah tangan kanan, nak bagi barang kat orang pakai tangan kanan, contohnya terima barang daripada orang, nak salam orang dengan tangan kanan dan seumpama dengannya. Jadi kita harap dengan tangan kanan kita ni terlalu banyak buat kebaikan, kita harap supaya buku yang kita akan terima di hari akhirat pun dengan tangan kanan. Setengah ulama kata pasal apa kena sebut tangan kanan, apa kena mengenal dengan ayat ni? Supaya tangan kanan kita ni banyak menjadi saksi di dunia ni yang kita banyak buat kebaikan. Yang kita banyak buat kebaikan. Tangan kanan ni pernah menulis kitab, tangan kanan ni pernah macam-macam kebaikan tangan kanan ni. Kita harap ya Allah supaya bila tangan kananku ni banyak berbuat kebaikan, jadi apa yang ditulis dalam buku itu semuanya tertulis kebajikan tangan kanan ini. Jadi harap-harapnya supaya bila terima buku pun dengan tangan kanan. Ustaz, saya ni kidal Ustaz. Bukan man kidal. Saya ni kidal, selalu duk tulis tangan kiri. Tulis ayat Quran tangan kiri. Saya tak boleh, saya try tulis tangan kanan. Kalau saya tulis tangan kanan, depa kata tangan kanan, tulisan tangan kanan saya dengan cacing adik-beradik. Depa tak boleh baca. Contoh kalau dia tak mampu juga tak apa. Tetapi dalam perkara-perkara yang telah pun diperintahkan secara ibadatnya dan sunnahnya supaya dengan tangan kanan, yang tu dia kena usaha juga dengan tangan kanan. Contoh makan, minum dan seumpamanya, dia kena usaha pakai tangan kanan. Dia tak boleh kata saya ni dah kidal semua balun tangan kiri. Tak boleh. Ya, yang tu tak boleh. Jadi dia kena cuba untuk latih. Sebab tu tuan-tuan, anak-anak kita daripada kecil lagi, kita kena tengok dia suka ambil benda tangan kanan ke, dia suka ambil benda dia huluk dulu dengan tangan kanan dia ke, dia huluk dulu dengan tangan kiri dia. Kita kena mulakan benda ni daripada anak kita kecil. Bukan dia besar kita kata pasal apa hang pakai tangan kiri. Tak. Abah hang tu dulu pasal apa tak pi tengok dulu masa budak tu kecil. Patutnya masa dia kecil lagi. Ini menunjukkan kepentingan, sebab kita nak harapkan anak kita banyak biasakan. Jangan kita pandang remeh benda ni tuan-tuan. Kadang-kadang kalau tangan kita banyak buat kebaikan, insya-Allah kita ada ruang atau ada peluang untuk jadi golongan ashabu al-yamin. Sebab tu tengok anak kita latih supaya abah beritahu kat anak, "Bah, pasal apa saya kena ambil dengan tangan kanan semua ni? Abah nak kamu esok terima buku pun dengan tangan kanan." Jadi syok sikit anak kita dengar. Ni pasal apa dengan tangan kanan? Tak tahulah, abah pun dulu Tok Hang suruh pakai tangan kanan, pakai sajalah. Jangan macam tu. Ya. Baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, dan siapakah golongan kiri? Golongan kiri ni panjang pula cerita dia lah. Lawan kepada empat tadi perkara tadi. Orang yang terima dengan tangan kiri, kemudian adalah orang yang lebih berat kejahatannya, yang lawan kepada empat perkara yang saya sebutkan tadi lah. Okey, kita masuk hadis yang pertama. Wa an Aisyah, dia sampai ke apa ni? Kalau ikut SOP sampai ke apa? Isyak aja stop. Sampai isyak aja. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi sya'nihi kullihi, fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi, muttafaqun alaih. Daripada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ia telah berkata, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu amat suka mendahulukan sebelah kanannya dalam semua perbuatannya, dalam bersuci, di dalam menyisir, dan di dalam memakai sandal atau memakai slipper, ya, atau memakai kasut lah. Baik. Berdasarkan pada hadis ini, ada beberapa perkara yang kita nak tengok. Yang pertama,
Yang pertamanya, tuan-tuan kena beza dua perkara. Muslimat ada tak ada? Sudah tak ada kan? Ada dua perkara yang kita kena tahu. Satu namanya sunnah Rasulullah SAW. Satu lagi nama dia sunnah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Sunnah ni ada dua, bukan sunat. Sunnah, sunnah tu jalan, contoh ikutan. Sunnah ni ada dua. Satu sunnah semua nabi, daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Semua nabi buat sunnah tu. Tak ada nabi, mana-mana nabi yang tak buat sunnah tu. Ini dipanggil sunnah syumuliyah. Ini kategori pertama. Yang kedua, sunnah itu hanya untuk umat Nabi Muhammad saja. Umat Nabi lain tak ada sunnah tu. Umat Nabi lain tak ada sunnah tu. Yang kedua ini dia dipanggil sebagai sunnah ikhtisasiyah, iaitu sunnah yang special, istimewa. Baik, sunnah semua para nabi ini ada 5. Nabi SAW bagi tahu semua para nabi ni buat 5 sunnah ni. Tak ada satu nabi yang tak buat 5 sunnah ni. Pertama, khitan, sunat. Walaupun kita belajar dalam hadis Nabi Ibrahim berkhitan umur 80, bukan bererti nabi lain tak khitan. Nabi lain juga khitan. Nabi lain juga khitan. Walaupun ada ulama kata bermulanya khitan itu, ada sebagian ulama menyebutkan bermula khitan itu adalah pada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi kebanyakan para ulama menyatakan khitan itu bermula pada zaman Nabi Adam lagi. Cuma khitan dia bagaimana, wallahu alam. Tapi bermulanya khitan itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah at-tayammun. At-tayammun tu apa? Mendahulukan yang kanan berbanding yang kiri. Yang tajuk kita bahas ni lah. Semua para nabi dia mesti pakai, dia utamakan yang kanan dulu berbanding yang kiri dalam ibadat dia dan yang selainnya, dalam perkara-perkara yang memuliakan. Itu yang kedua. Yang ketiga dinamakan sebagai al-istihdad. Istihdad ni apa dia? Iaitu apa kita panggil mencabut atau mencukur bulu ketiak dan ari-ari. Semua nabi buat benda tu. Tak ada nabi tak buat. Tak ada nabi yang tak buat. Itu dipanggil sunnah fitrah. Yang keempat, semua para nabi itu sunnah dia adalah sunnah para nabi semua adalah taqlimul azafir. Mereka memotong kuku mereka. Tak ada satu syariat nabi terdahulu kata boleh simpan kuku panjang. Semua potong kuku. Ya. Jadi siapa ikut sunnah ini, dia bukan dapat pahala ikut Nabi Muhammad SAW saja, dia dapat pahala ikut semua nabi. Dia dapat pahala ikut semua para nabi. Dan yang terakhir, yang kelima, antara sunnah yang dilakukan oleh semua para nabi alaihimussalatu wassalam, termasuk daripadanya adalah yang dinamakan sebagai qassus syawarib, iaitu menipiskan atau mencukurkan misai. Menipiskan atau mencukurkan misai, atau dalam bahasa mudahnya disebutkan sebagai dia trim lah, trim misai dah atau cukur habis misai dah, sama ada dia nipiskan atau dia cukur habis. Dan waya'ful liha, dan ia meninggalkan janggutnya. Di semua para nabi mereka ada sunnah itu. Semua para nabi mereka ada sunnah itu. Ingat ada berapa? 5. Tapi kahwin, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah. Ada nabi yang syariat dia tak sunnah kahwin. Boleh kahwin lah, haruslah. Nak kahwin, kahwin. Tak mau kahwin sudah. Dalam syariat nabi itu ada. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad SAW, kahwin tu sunat. Nabi kata siapa tak mau kahwin, bukan daripada sunnah aku, tak ikut cara aku. Ya?
Tapi kahwin lah, bukan kahwin lagi. Kahwin lagi itu pun sunnah juga. Tapi kena tengok kemampuan lah. Kena tengok kemampuan. Itu contoh nak bagi faham tu. Ya. Baik. Jelas tuan-tuan ya? Okey. Kemudiannya kita balik semula dekat sini. Kata Sayyidatina Aisyah, dia tengok kehidupan bersama dengan Nabi SAW, dia kata Rasulullah SAW ni sama macam Nabi-Nabi yang lain, selalu mengutamakan dalam setiap urusannya adalah pada yang kanannya. Baik, apa yang Nabi buat pada yang kanan tu? Ada 3 benda. Kita pecahkan pada 3. Yang pertama, fi tuhurihi, di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan taharah. Bila sebut taharah, dia ada 2. Bila sebut taharah, dia ada 2. Satu, taharah yang berkaitan dengan ibadat, mengangkat hadas. Itu yang pertama. Contoh macam wuduk ke, macam mandi ke, yang tu mesti kena dahulukan yang kanan berbanding yang kiri. Yang kedua, makna kebersihan dekat sini adalah untuk kita bersihkan diri, kita kena dahulukan yang kanan. Walaupun mandi biasa, bukan mandi junub, mandi biasa. Katakan kita nak mandi adat, mandi kita basuh yang kanan dulu, baru basuh yang kiri. Basuh kaki kanan dulu, walaupun bukan mandi sunat, bukan mandi ibadat. Apatah lagi kalau mandikan jenazah, yang tu dah jadi ibadat. Jadi kita kena utamakan yang kanan berbanding yang kiri. Termasuk juga kebersihan ni macam mana? Kebersihan ni dalam perkara seperti bersugi. Sugi, ambil tangan kanan, kita bersugi. Sugi. Kalau kayu sugi tak ada, bau gigi ada. Bau gigi tak ada, gunakan isyarat jari. Kalau kita nak dapat pahala sugi, kayu sugi kita hilang, masa kita berkumur tu buat syarat menggunakan jari pun sudah memadai. Kalau kita tak ada, nak dapat juga pahala bersugi tu. Sebab ada hadis kata, siapa semayang dalam keadaan bersugi, pahala dia digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa gandaan. Jadi kalau tak ada, dia buat isyarat pakai jari dia. Pakai jari dia. Melainkan dia tak ada jari lah. Tak ada jari, pakai dia punya ni, tak celui pula nak buah kat mulut. Pakailah jari mana yang ada. Melainkan kalau semua tak ada jari. Baik. Jadi nak sebutkan dalam bab tu, tetapi terkecuali dalam bab kebersihan ni kalau mencuci najis. Dalam mencuci najis. Bila sebut kebersihan, dia bukan masuk semua. Contoh, kita nak cuci toilet, kan, tempat kotor tu kita nak gosok, kita nak angkat najis yang terjatuh. Anak kita, cucu kita buang, pum, jatuh. Satu bom atom jatuh kat kapet, kita nak kena angkat. Najis kucing kita nak angkat. Jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Ustaz, kalau terpakai juga tak apalah. Tapi patut kena pakai tangan kiri. Patut kena pakai tangan kiri. So tambah yang kedua, nak guna tangan kanan ni selain dalam bab kebersihan dan taharah, tambah yang kedua, yang pecahan daripada taharah ini adalah bab dinamakan bab takrim. Takrim tu apa? Dalam bab kita nak memuliakan, bab yang mulia. Kitab mulia tak? Kitab mulia, angkat tangan kanan. Jangan ambil kitab Quran angkat pakai tangan kiri. Sebab apa? Kita nak kena muliakan benda itu. Nampak tak? Apa lagi benda yang mulia, kecuali kalau benda tu tak mulia, pakai ambil. Contoh sandal, kita nak angkat selipar kita, boleh angkat pakai tangan kiri, tak ada masalah. Ya. Tapi benda-benda yang mulia, yang ada kemuliaan, ambil angkat pakai tangan kanan. Itu dalam bab takrim. Itu yang kedua. Baik, jelas. Yang ketiga, kita tengok kat sini disebutkan lagi dalam bab yang Nabi dahulukan yang kanan, tarajjul. Apa tu bab tarajjul? Berhias. Kalau nak hias diri, kena dahulukan yang kanan. Contoh, pakai seluar. Kita pakai seluar tu nak cantik lah. Kalau mai masjid tak pakai seluar, huduh tak tutup aurat, huduh Aurat ni maknanya aib. Apa makna aurat? Aib.
Jadi kita disuruh tutup aurat, nak tutup aib tu tidak malu. Jadi bila nak pakai seluar, nak pakai baju, kita mesti dahulukan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Sebab itu bab perhiasan. Bab perhiasan. Nak pakai minyak atar, hulu tangan mana? Kiri ke kanan? Kanan lah. Kan? Ni dua-dua ada hulu. Hang sapu hutang ni, hang sapu hutang ni. Minta kanan, kawan tu bagi belah kanan, kita bawa keluar. Kita bawa keluar apa? Kita punya perfume tu, lumur pada tangan kanan, lepas tu kita sapu pada hidung kita, baru kemudian kita lumur tangan kiri, kita sapu. Dahulukan yang kanan. Bukan kita gabung dua macam ni, pum sapu. Jadi dia ada cara dia. Termasuk di dalam bab yang kita kata tadi, perhiasan potong kuku. Pasal kuku perhiasan Allah bagi kat kita. Cantik kan, ada kuku kan cantik. Bukan kita pakai sangat kuku ni, kecuali nak pakai satu benda, nak benda yang nipis, kita nak tarik lah, ya. Jadi dia perhiasan. Jadi nak potong, dahulukan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Jadi kita mula kat ibu jari, naik sini, dia turun pergi dekat sini dan habiskan di sini. Jadi dia ada kaedah dia, ya. Ada yang kata mulakan daripada sini, itu ada sedikit perbezaan. Tapi dia masuk dalam bab. Nak sikat rambut belah kanan dulu, baru belah kiri. Nak sikat trim janggut, trim belah kanan dulu, baru belah kiri. Macam tu kaedah dia. Bab cuci telinga ni, cuci kanan dulu, tek telinga ada tape, ni cuci yang kiri dulu, kemudian kanan. Itu dalam bab tu ada keluasan lah, haruslah. Dalam bab-bab yang ada keluasan kat situ, kita nak basuh kanan dulu pun boleh, kiri pun boleh, tak ada masalah. Baik, termasuklah pakai kasut kan, itu semua perhiasan. Yang terakhir yang keempat, namanya bab tana'ul. Bab tana'ul. Tana'ul ni dalam bab yang berkaitan dengan kita memakai kasut atau sepatu. Tadi seluar dengan baju. Yang ni dalam bab kita nak pakai stokin, kita nak pakai kasut dan selipar, dahulukan yang kanan, baru yang kiri. Kalau nak buka, kita tanggal yang kiri dulu, baru yang kanan. Tu cara dia. Agak-agak siapa masa masuk masjid tu, masa nak masa mayang, dia tanggal kiri dulu baru kanan. Saya rasa dia tak tengok dah, asal tanggal sudahlah. Yang penting dia dapat masuk semayang. Kadang-kadang kita tak fikir pun, tapi ini sunnah ni, walaupun kita nampak kecil, tapi pahala yang membantu untuk kita tergolong dalam golongan kanan tu ada peluang. Jadi kalau kita pergi gunting rambut, bagi tahu kat tukang gunting tu, gunting belah kanan dulu. Dia kata, pasal apa haji ni? Potong sini belah kanan dulu. Kita habaq ada, dia tak tahu, dia main bedal lah, belah kiri ke belah mana. Jadi kita habaq ada, bagi yang kanan dulu. Kalau dia bukan Islam, kalau dia Islam lagi bagus, dia mula belah kanan, kita suruh dia baca bismillah, mula belah kanan, ya. Baik. Okey, jadi ada beberapa perkara, ada 4 dalam bab pertama taharah atau dalam bab ibadat, kemudian yang kedua dalam bab yang berkaitan dengan kemuliaan, yang ketiga dalam bab perhiasan, dan yang keempat di dalam bab yang berkaitan dengan memakai selipar ataupun kasut, ya, memakai selipar ataupun kasut. Baik. Kemudian kita tengok hadis yang kedua. Dia 8 berapa? 45. Ringkas saja hari kedua. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha juga, kanat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi, wa kanat yadul yusra li khala'ihi wa ma kana min adha. Yang bermaksud, adapun Rasulullah SAW yang mendahulukan kanannya untuk bersuci dan untuk makan, dan tangan kiri adalah untuk istinja dan segala kotoran. Baik, tambah yang kelima. Tadi ada 4, tambah nombor 5. Nombor 5 didahulukan yang kanan itu dalam bab tat'im. Apa itu tat'im? Dalam bab berkaitan dengan makanan. Tadi semua kita dah bahas dah, cuma kita tambah yang kelima dalam bab makanan. Jadi makanan kita nak cedok, ambil tangan kanan.
Kita nak pegang pun dengan tangan kanan. Kalau makanan jatuh, kita nak kutip balik pun dengan tangan kanan. Jadi apa-apa makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan yang beruh atau buah dan sebagainya, kita nak cuci dia, ambil dia dengan tangan kanan, sebagai melambangkan itu adalah makanan kita dan rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Melainkan kalau dia dah jadi bangkai atau dia dah rosak, basi ke, baru kita boleh buang dia, gunakan dia pada tangan kiri. Tapi semua benda ni dia tidak berdosa, dia cuma antara sunat dan mendapatkan pahala tambahan. Baik, wallahu taala alam. Kita berhenti sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.